Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar Matematik tahun 6, pengurusan data, tafsir data, piktograf. Okey, hari ini kita akan berkenalan dengan piktograf. Okey, apa itu piktograf? Okey, piktograf ni digunakan untuk mempersembahkan sesuatu data. Okey, kita boleh perhatikan pada gambar rajah yang ditunjukkan. Ini merupakan contoh piktograf. Yang ini adalah contoh piktograf. Okey, bila kita berkaitan dengan piktograf, mesti ada tajuk dia. Tajuk dia apa? Jisim bahan kita semula. Apa item yang ada dalam bahan kita semula? Okey, ada surat khabar, tin aluminium, plastik dan juga bahan lain. Yang menentukan jadual biasa dengan piktograf ini adalah mesti ada petunjuk. Okey, kita dah tahu. Petunjuk dia satu bulatan mewakili 5 kilogram. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk mentafsir data daripada piktograf. Okey, mentafsir ni maksudnya kita menganalisis data ataupun mengambil maklumat penting yang ada dalam sesuatu data. Okey, yang pertama, apakah tajuk piktograf itu? Apakah tajuk piktograf? Biasanya tajuk piktograf ni dia berada pada bahagian atas, iaitu jisim bahan kita semula. Itu adalah tajuk bagi piktograf. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua dia tanya apa? Yang kedua dia tanya, apakah jenis-jenis bahan dalam data? Okey, jenis-jenis bahan dalam data kita boleh perhatikan pada kolom yang berwarna hijau. Yang pertama, surat khabar. Yang kedua, tin aluminium. Yang ketiga, plastik. Dan yang keempat adalah bahan lain. Itu adalah jenis-jenis bahan dalam data. Okey, yang ketiga kita perhatikan, apakah nilai perwakilan petunjuk? Nilai perwakilan petunjuk. Dekat mana kita nak tahu? Petunjuk. Cari kata kunci dia, petunjuk. Dekat mana petunjuk? Di sini adalah petunjuk. Jadi satu bulatan mewakili 5 kilogram. Kita ambil balik pernyataan yang diberi. Satu bulatan mewakili 5 kilogram. Okey, seterusnya kita perhatikan daftar yang keempat. Apa yang kita perlu taksirkan? Okey, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Kesimpulan ni maksudnya bila kita perhatikan data tu, apa dapatan, apa kefahaman, apa yang murid-murid faham tentang piktograf tersebut. Okey, bagi piktograf yang ini, kita tahu kesimpulannya ialah jisim surat khabar paling banyak. Mesti berkaitan dengan paling banyak, iaitu berapa? 25 kilogram. Dekat mana tu 25 kilogram? Dekat bulatan yang paling banyaklah, iaitu surat khabar. Okey, yang kedua, jisim plastik pula paling sedikit. Bila ada paling banyak, mesti ada paling sedikit. Sebab apa sedikit? Kita perhatikan dia separuh daripada bulatan. Maksudnya separuh daripada 5 kilogram, iaitu 2,5 kilogram. Itu adalah jisim yang paling sedikit. Okey, kemudian apa lagi kesimpulan yang kita boleh dapat? Okey, beza antara jisim tin aluminium dengan bahan lain ialah 12,5 kilogram. Ini merupakan operasi tolaklah jisim antara tin aluminium dengan bahan lain. Okey, yang seterusnya jumlah jisim. Jumlah jisim. Jumlah jisim semua bahan kita semula yang terkumpul adalah 50 kilogram. Dekat mana kita nak tahu 50 kilogram? Kita tambahkan ke semua jisim yang ada. Kesilapan yang murid sentiasa buat, dia tak tengok pada petunjuk. Tu adalah kesalahan yang paling besar untuk data daripada piktograf. Sebab apa? Dia hanya kira 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud ni adalah 5 kilogram. Tak semestinya satu bulatan mewakili satu. Mesti kita tengok pada petunjuk. Okey, boleh faham murid-murid bagaimana kita nak tafsir data daripada piktograf? Okey, kita tengok dialog. Apakah yang akan berlaku jika surat khabar tidak dikita semula atau diguna semula? Okey, kalau kita nak tahu, kesan surat khabar dikita semula ni mesti adalah kesan yang
positif lah biasanya. Bila kita semula bahan, apa yang akan berlaku? Okey, yang pertama, mengurangkan kuantiti sampah sarap. Yang kedua, membekalkan bahan mentah. Macam mana nak bekalkan bahan mentah? Okey, jadi surat khabar ni kita akan hantar balik pada kilang kertas. Okey, yang ketiga, alam sekitar bersih dan indah. Okey, kesan surat khabar tidak dikitas semula, okey, menambahkan kuantiti sampah sarap lah. Bila mana-mana bahan yang tidak dikitas semula, sampah akan semakin bertambah. Okey, yang kedua, bahan mentah semakin berkurang. Jadi bahan untuk buat kertas tu semakin berkurang. Okey, yang ketiga, pencemaran alam sekitar. Yang kita sedia maklum lah, bila bahan sampah sarap terlampau banyak, menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okey, perhatikan pada dialog. Data dalam piktograf di atas boleh juga dipersembahkan seperti carta di bawah. Terangkan perbezaan ketiga-tiga carta ini. Okey, yang ni kita dah tahulah, yang kita belajar tadi. Yang pertama ni apa? Piktograf. Okey, yang ni adalah piktograf. Okey, piktograf. Okey, ni adalah piktograf. Salah pula cikgu eja. Okey, ni adalah piktograf. Ni adalah piktograf. Okey, macam mana kita kenal pasti piktograf? Melibatkan jadual dan juga ada petunjuk. Okey, yang kedua ni adalah, nama dia adalah carta palang. Okey, carta palang ni ada dua jenis. Yang ni jenis carta palang menegak, yang satu lagi carta palang mengufuk. Okey, yang ketiga ni adalah kita panggil carta pai. Okey, kesemua data kita boleh persembahkan melalui ketiga-tiga ni. Kita boleh pilih salah satu yang bersesuaian. Apa beza dia? Okey, yang pertama kita dah tahu kalau piktograf mesti ada petunjuk. Kalau carta palang mesti berbentuk bar ni. Okey, yang berbentuk palang ni dinamakan carta palang. Okey, yang ketiga, carta pai mesti dalam bentuk bulatan. Satu bulatan mesti 100%. Biasanya dia dalam bentuk peratus. Biasanya kalau carta palang ni dia dalam bentuk bilangan. Okey, murid-murid boleh kenal pasti ketiga-tiga contoh bagaimana data boleh dijadualkan. Ada tiga yang cikgu bagi, iaitu piktograf, carta palang dan juga carta pai. Okey, kita tengok contoh untuk soalan yang melibatkan piktograf. Okey, kita tengok. Piktograf mengufuk di sebelah. Ini adalah piktograf mengufuk lah. Okey, menunjukkan bilangan peserta dalam tarian tradisional bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Okey, ada 5. Iaitu yang pertama Mak Ayong, Singa, Barata Natyam, Najat dan juga Sumazau. Okey, kita tengok petunjuk. Satu orang ni mewakili 2 orang. Kalau separuh macam ni bermaksud 1 orang. Yang ni mesti 1. Sebab dia separuh badan. Kalau penuh bermaksud 2 orang. Jadi kita pun tahu. Kita tengok contoh yang pertama. Berapakah bilangan peserta bagi setiap jenis tarian? Okey, kita kira. Yang pertama adalah Mak Yong. Mak Yong ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 lah. Sebab dia ada separuh kan. 5,5. Jadi kita darab dengan 2. Kita akan dapat 11 orang. Okey, untuk tarian singa ada berapa ni? Ada 5. 5 darab 2 sama dengan 10 orang. Okey, Bharatanatyam ni hanya ada 1. Jadi 1 darab 2 sama dengan 2 orang. Okey, untuk ngajat ada berapa yang ditunjukkan? Petunjuk dia ada 3,5 kan? 3/5. Ataupun 3/1/2 orang. Darab dengan 2 kita akan dapat 7 orang. Okay, untuk Sumazau kita ada 5. 5 darab 2 sama dengan 10 orang. Ni adalah bilangan peserta bagi setiap tarian. Okey, dia pun tanya, nyatakan jenis tarian yang mempunyai bilangan peserta yang sama. Okey, mana yang sama? Ada 2 kan? Iaitu tarian singa. Tarian singa iaitu ada 10 orang. Dan juga Sumazau 10 orang. Okey, boleh faham murid-murid contoh A? Okey, kita pergi kepada contoh B.
Hitung pecahan bilangan. Dia nak pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau daripada jumlah peserta. Mula-mula sekali kita kena tahu tarian Sumazau ni ada berapa orang tadi yang kita dah kira. Ada 10 orang. Murid-murid dah tahu kan? Sumazau kita dah dapat 10 orang. Okey, jumlah kesemua peserta. Bermaksud macam mana? Kita kena tambahkan kelima-lima jenis tarian ni. 10 tambah 11 tambah 2 tambah 7 dan juga tambah 10. Okey, bila kata pecahan, kita kena tahu. Pecahan yang pertama 10 orang. Per dengan semua peserta. Jadi bila semua peserta ni ada 40, jadi 10 per 40. Bila kita mansuhkan, tinggallah 1/4. Jadi, pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau daripada jumlah peserta ialah 1/4. Boleh faham murid-murid? Bila melibatkan pecahan, kita mesti buat dalam bentuk pecahan. Okey, untuk soalan contoh C. Okey, kira peratus peserta dalam tarian Mak Yong daripada jumlah peserta. Tadi pecahan. Sekarang dia tanya peratus tarian Mak Yong daripada jumlah peserta. Tadi kita dah kira jumlah peserta ada berapa? Jumlah peserta ada 40 orang. Kita dah jumlahkan tadi, semua sekali ada 40 orang. Okey, Mak Yong tadi kita dah kira ada berapa orang? Mak Yong tadi ada 11 orang. Okey, bila melibatkan peratus, murid-murid ingat lagi tak macam mana nak kira peratus? Kalau biasanya nak kira peratus, mesti kena darab dengan 100%. Jadi, kita buat dalam bentuk pecahan dulu. Okey, pecahan. Tarian Mak Yong tadi 11 per dengan 100. Bila melibatkan peratus, mesti kena darab dengan 100%. Okey. Cikgu silap. Bukan 11 per 100. 11 per dengan jumlah semua peserta. Ada berapa? Ada 40. Silap cikgu ni. Okey, jadi 11 per 40. Jadi darab dengan 100. Okey, yang sifar ni kita boleh mansuhkan, potong secara silang. Okey. Jadi tinggal berapa? Tinggal 110 bahagi dengan 4. Yang ni 110% bahagi dengan 4. Okey, macam mana nak buat 110 bahagi dengan 4? Kita buat dalam bentuk lazim. Okey, ingat lagi bentuk lazim bahagi. Untuk lazim bahagi, kita buat 110 bahagi dengan 4. Dalam sifir 4, ingat baliklah sifir 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Okey, mana yang paling hampir dengan 11? Yang paling hampir dengan 11 adalah 8. 8 ni yang kedua. Kita tulis 2 dekat atas. 2 darab 4, 8. Apa nak buat dua nombor ni? Kita kena tolak. Okey, 1 tolak 8 tak boleh. Pinjam dengan 1, tinggal sifar. 11 tolak 8, 3. Okey, kemudian apa nak buat dengan sifar tu? Kita turun ke tepi, ke bawah. 3. Jadi sekarang nombor yang baru adalah 30. Dalam sifir 4 tak ada 30. Ada yang paling hampir 28. Jadi kita tulis 28. Berapa tu? Yang ke-7. 7 darab 4, 28. Jadi kita tolakkan. Sifar tolak 4. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi kita pinjam. Tinggal 2 kat sini. 10. 10 tolak 8, 2. 2 tolak 2, sifar. Okey, bila melibatkan ada baki, kita boleh tambah titik perpuluhan pada peratus. Ingat. Ini boleh letak sifar. Jadi kita turunkan sifar bawah dia. Bila sini ada titik perpuluhan, dekat atas pun jangan lupa ada titik perpuluhan. Okey, 20 ada. Ada yang ke-5. 5 darab 4, 20. Jadi kita tolakkan. Dah tinggal sifar baki dia. Jadi berapa peratus ni? Peratus peserta dalam tarian Mak Yong
daripada jumlah peserta ialah 27.5%. Ni adalah 27.5%. Okey, cikgu harap dengan penerangan cikgu ni, murid-murid faham tentang pengurusan data melibatkan piktograf. Sekian sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.